Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita bagi masa sikit lah. Kita bagi masa sikit untuk sesiapa yang baru join kita punya live, untuk kita pakat-pakat ramai-ramai share, like dan juga boleh separatekan lah, sebab kita sekarang ni malam ni kita nak sama-sama untuk share lah sedikit info berkenaan dengan dari segi penubuhan syarikat, accounting, auditing, tax dan sebagainya lah. So ada apa-apa sahaja persoalan ataupun ada apa-apa masalah, boleh tanya direct terus kepada kita, komen di bawah. Dan kalau rasa kalau macam ada yang agak-agak segan sikit nak komen, boleh tekan link terus kat bawah tu, direct terus WhatsApp kepada saya. Kemudian mungkin kita boleh terus discuss lah lebih detail, lebih lanjut lah. Mungkin benda yang lebih more pada peribadi lah kan. So siapa yang baru masuk ni, saya ucapkan terima kasih dan minta tolong share ramai-ramai supaya ilmu-ilmu kita pada malam ni mungkin kita boleh kongsikan bersama kan lah. Okay, terima kasih untuk Khairul Ilmi, Syamim Ibrahim yang baru masuk ni. Terima kasih lah sebab sudi untuk bersama dengan kita pada malam ni. So kita malam ni pun kita agak santai-santai saja, lebih kepada introduction lah, lebih kepada permulaan ni kita nak lebih bagi pengenalan kepada mana yang baru kenal MCR ni, apa servis yang kita buat pada malam ni, pada syarikat kita ni, apa yang servis yang kita bagi. Dan kita nak bolehlah touch sikit dasar-dasar, mungkin dari segi accounting mana yang tak faham tu kan, dari segi nak perubahan syarikat. Sebab ada setengah orang dia sebelum ni dia enterprise kan, dan dia nak tahu apakah benda ataupun info yang dia perlu tahu sebelum dia nak memulakan perniagaan dia untuk membesarkan perniagaan dia kepada senang berhad lah. Dan mungkin ada juga syarikat-syarikat yang mungkin dana yang terlalu banyak dan tak tahu nak salurkan ke mana, nak membentuk sebuah yayasan, dan kita juga boleh membantu dan segitulah. Okey, tapi sebelum kita mulakan, mungkin kita boleh tunggulah sekejap, dalam beberapa minit lagi. Mungkin ada sesiapa yang belum sempat nak join kita, mungkin kita bagi masa sikit lah untuk diorang masuk. Dan pada yang dah biasa dengan MCR ni mungkin dah tahulah servis-servis apa yang kita buat kan. Pada yang tak tahu tu, nanti saya akan terangkan lebih details apa servis-servis yang kita tawarkan dan memudahkan lagi untuk usahawan kat luar sana tu untuk berhubung dengan kita lah untuk memulakan perniagaan dia. Dan kita juga mungkin boleh berkongsi sedikit, sebab sekarang malam ni pun kita buat lebih santai-santai, tak terlalu berat tajuk yang kita nak bawa ni pun. Mungkin untuk next episode topik kita, mungkin kita boleh kupas lebih terperinci lah benda-benda ni. Tapi yang mana yang baru masuk tu, terima kasih. Saya tengok kat situ Hazral sudah masuk. So kalau ada apa-apa yang boleh ada persoalan yang bermain di fikiran tu berkenaan dengan apa sahaja penubuhan syarikat, accounting, auditing, tax, boleh kemukakan lah soalan di komen-komen di bawah tu. So tak perlu risau, kita sekarang ni kita just santai-santai saja. Terima kasih yang baru masuk ni, boleh pakat-pakat share mamai, bagi kita meriahkan sikit topik kita pada malam ni, agak santai sikit lah. Okay, terima kasih mana yang dah like, yang wave kan, invite, boleh invite sekali mana-mana yang baru masuk. Okay. Alright, so rasa dah boleh start lah kot. Semua dah ready lah nak dengar. Kalau ada soalan tu boleh terus tanya. Kadang-kadang saya ni cakap panjang terus kan, tak perasan, so boleh inform. Tapi kalau rasa benda ni terlalu private, malu nak tanya secara public, mungkin boleh tekan link yang kita sediakan ke WhatsApp, terus direct pada saya. Mungkin saya boleh entertain more, lebih details lah, lebih rapat. Okay, daripada Izzat Adnan ni, apa maksud MCR? MCR ni kalau ikutkan, dia merupakan sebuah syarikat company secretary, ditubuhkan daripada tahun 1983 lagi. Dia antara sekretari yang terawal lah di Malaysia ni. So daripada
enterprise naik terus membesar kepada Sdn Bhd. Dan kalau nak tanya saya apakah itu huruf MCR tu, dia punya maksud dia tersendiri. Yang pertama, M ni kalau tak silap saya lah, sebab benda ni pun dah lama. Walaupun kita bekerja dah lama kan, benda ni jarang ditanya. Tapi bagus juga soalan tu, sebab orang pun nak tahu kan apa itu MCR. MCR ni more pada management, corporate dan juga ni lah resources lah. Tapi untuk details, kalau lebih kalau ada pembetulan ni mungkin nanti saya akan maklumkan kemudian. Okey, saya rasa dah boleh kita start dah malam ni. Alhamdulillah, orang pun dah start masuk. So apa yang saya nak kongsikan malam ni adalah apa yang perlu anda tahu tentang perniagaan anda sebelum memulakan perniagaan anda. Tak kisahlah dari segi enterprise ataupun Sdn Bhd ataupun nak tubuhkan yayasan, nak buat akaun pun, dia ada part-part benda-benda yang perlu anda tahu dulu lah sebelum kita nak buat sesuatu tu. Okey, dari segi kita, daripada di MCR ni, kita adalah sebuah company secretary yang mana syarikat kita ini boleh katakan sebuah syarikat one stop center, yang mana kalau tuan datang ke pejabat kami untuk tubuhkan syarikat Sdn Bhd, kami juga boleh membuat dari segi accounting, auditing dan juga tax lah, yayasan. So tak perlulah nak pergi cari orang lain di luar sana kan. Contoh ada setengah company secretary, dia hanya fokus on company secretary sahaja. So tapi untuk accounting dia tak ada buat. Untuk audit tuan kena cari syarikat lain. Untuk tax kena buat dengan orang lain pula lah. So banyak benda yang nak kena jumpa kan. Nak kena lantik orang sini, orang sini. So kita di MCR ni one stop center, memang memudahkan tuan-tuan. Kalau tuan buka syarikat, so tak payah fikirlah masalah-masalah yang sedemikian lah. So kat sini pun ada dah satu soalan daripada Izzat. Sekejap Izzat, saya tengok dulu kat sini sebab naik ke atas laju sangat komen. Sekejap. Okey, kalau daripada Izzat ni saya tengok soalan dia nak buat bisnes online. So nak register enterprise atau Sdn. Okey, soalan ni pun agak famous juga. Terima kasih Izzat sebab tanya. Sebab kalau bagi peniaga-peniaga kat luar tu, memang soalan ni memang sangat famous lah. Dong kadang-kadang confuse. Nak buat Sdn ke nak buat enterprise. Ada setengah tu dia nak register enterprise sampai dia pergi buat Sdn pun ada juga. Bukan tak ada. So kalau lah tuan hanya membuat perniagaan kecil-kecilan online, disarankan untuk kita buka enterprise dulu. Sebab apa? Sebab benda ni kita kena ambil kira dari segi costing, dari segi komitmen dan juga dari segi cukai itu nanti sendiri. Tapi bagi saya, kalau tuan merupakan pengusaha ataupun ada buat perniagaan untuk online, jika perniagaan tuan-puan kurang daripada 70,000 setahun ke bawah, maknanya kalau dalam setahun tu pendapatan tuan ataupun di bawah 70,000, saya sarankan untuk kita buka enterprise dulu. Sebab apa? Benda ni nanti saya akan kupaskan lebih lanjut, tapi saya boleh terangkan jugalah. Okay, sebab apa? Sebabnya yang pertama yang kita perlu risau ni adalah dari segi komitmen dia lah, komitmen tahunan. Sebab enterprise ni dia tiada komitmen tahunan, dia just satu sijil perakuan daripada SSM untuk kita memulakan perniagaan. Manakala kalau Sdn Bhd ni, kita create satu entiti baru, yang mana Sdn Bhd ini sendiri dia boleh ada aset atas nama dia sendiri, bukan atas nama owner. Dia boleh ada liability, dia boleh disaman dan dia boleh menyaman. So kalau dari segi sudut tax pula, kalau enterprise ni dia kalau bawah 70,000 ke bawah, dia punya income setahun tu, dia punya tax rate dia agak rendah. Sebab dia akan mengikut pada cukai individu. Dia ikut pada individu. Walaupun tuan ada enterprise syarikat sendiri, tapi dia punya cukai tu dia akan refer kepada individu punya tax rate. So kalau 70,000 ke bawah tu mungkin dia boleh lebih rendah lagi cukai dia berbanding dengan company Sdn Bhd, yang mana company Sdn Bhd ni dia punya kadar cukai dia adalah fix, tetap, tapi dia bergantung pada tahun jugalah. Ikut tahun 2018, 2019, macam 2019 ni ada tengah tahun tu 18%, ada 19%, dia main range tu ya. Tapi kalau tuan punya income dah buka enterprise dah lama, tiba-tiba bisnes tu maju kan, berkembang pesat dan income melebihi daripada 70,000 sebulan,
Disarankan kita buka company Snapchat. Sebab apa? Sebab kalau 70,000 ke atas untuk tax rate individu, tuan pun boleh tengok kadar cukai pendapatan individu tu dekat laman sawang LHDN lah. Kat sana pun dia ada maklumkan kat situ berapa kadar cukai dia. Sebab kalau lebih pada 70,000 tu sendiri, dia akan tax dia akan lebih tinggi daripada kadar cukai syarikat company punya. So dia boleh pergi maksimum ke 28% macam tu. So agak tinggi lah. Tapi kalau macam syarikat, dia agak fix. Melainkan nanti dia yang tu, kalau untuk cukai tu nanti kita boleh kupas lah lebih lanjut, berapa, macam mana kiraan dia, apa yang perlu dibuat kan. So yang soalan lain tu kalau ada boleh komen juga sekali. Tapi dalam masa yang sama saya nak terangkan sikit lah, okay, apa servis-servis dalam syarikat MCR ni. So kita punya main adalah company secretary lah. So mana yang tak kenal apa itu company secretary. So kalau seseorang tu dia nak tubuhkan company Islam Berhad, dia wajib melantik syarikat setiausaha ataupun setiausaha yang berdaftar, yang berlesen, untuk menguruskan segala hal-hal berkaitan dengan SSM. Jika tidak, boleh dikenakan compound, boleh dikenakan dia ada compound lah dikenakan sebab dah melanggar kan. So sebab apa, dalam proses nak buat penubuhan syarikat ni, sebenarnya dia memakan masa tak lama pun. Dia dalam anggaran dia dalam 7 ke 14 hari. Okey, kat sini pun kita boleh nampak ada soalan apa, dah panjang sangat kita bercerita tadi. So saya baca balik untuk daripada Akhirul ni. Tuan, saya ada enterprise baru sahaja daftar tahun ni. Adakah saya perlu upgrade enterprise saya ke Senayan Berhad, dan apa kelebihan Senayan Berhad ni ya tuan? Okey, macam saya cakap tadi, untuk kalau rasa enterprise tu melebihi daripada 70,000, dan memang patutlah kita bergerak ke skop yang lebih besar, iaitu kepada Senayan Berhad. Dan untuk topik ni sebenarnya saya dah khaskan satu slot yang kita akan bercerita berkenaan dengan apakah kelebihan yang ada pada Senayan Berhad. Adakah kita patut pergi ke Senayan Berhad terus, ataupun kita perlu daripada start enterprise. Saya akan kupaskan lebih lanjut, tapi secara dasarnya, secara umumnya, saya boleh tekankan adalah jika tuan punya income melebihi daripada 70,000, dah boleh gerak dah ke Senayan Berhad. Itu kalau untuk kita tengok dari segi tax rate dia lah. Okey, dan seterusnya enterprise daripada Akhirul juga. Ini memang businessman ni saya rasa ni. Okey tuan, enterprise saya baru lagi tahun ni. Saya perlu ke declare cukai saya tahun 2020. Okey, untuk pengetahuan dari segi cukai, jika kita baru berniaga pada tahun ini, maknanya baru start dalam Januari ke sebelum PKP iaitu, so cukai kita akan declare pada tahun depan lah. Pada tahun hadapan baru kita akan declare. Declare dengan register tu benda yang berbeza. Register kita boleh register anytime, bila-bila masa sahaja. Tapi untuk declare cukai ni, kita perlu declare pada tahun hadapan. Maknanya selepas habis tempoh satu tahun tu, baru kita akan buat pengiraan cukai dan perlu submit. Dan tarikh due date untuk submission ni berbeza mengikut capacity atau mengikut pada jenis perniagaan tersebut. Enterprise, Senayan Berhad, untuk Berhad kan, so dia berbeza. Untuk yang personal, dia berbeza lah. Okey, seterusnya ada lagi soalan. Okey, ni banyak orang nak tahu pasal tax ni kan. Rasa memang satu topik yang hangat, dan saya rasa benda ni pun saya akan masukkan di slot seterusnya juga berkenaan dengan cukai ni. Mungkin kita boleh kupaskan berkenaan apa pengurangan cukai yang kita boleh buat, dan apa benda yang boleh mengurangkan cukai kita dari segi personal dan juga untuk syarikat lah. Okay, Izzat Adnan, apa benefit register dengan company secretary MCR ni? Okay, benefit yang tuan boleh dapat, first kali adalah harga kita ni adalah harga mampu milik. Nak cerita pasal harga pula kan. Sebab kalau harga ni kalau kita tanya, takkan habis lah isu ni. Ada orang tu nak sangat murah, dan ada orang tu tak kisah bayar murah, bayar mahal pun, tapi servis TikTok pun tak ada masalah. Tapi kalau nak tanya apa kelebihan yang kita ada, firstly, macam saya tekankan pada awal tadi tu, kita ni merupakan one stop center yang mana tuan-puan boleh senang
membuat penubuhan syarikat dan tak perlu fikir lagi bila dah cukup setahun nanti untuk accounting, untuk audit, untuk tax, kita boleh buat sekali tanpa perlu hire orang lain lah. Maknanya kita, sebab businessman ni dia punya masa tu sangat-sangat terhad. Dia kadang-kadang tak cukup masa nak fikirkan benda-benda macam ni. Maksudnya dia busy untuk dari segi marketing, nak cari klien, nak jual produk dan sebagainya. So untuk audit, account, tax ni dia kadang-kadang tu sampai 3 tahun pun ada juga. Kita punya klien kan sampai 3 tahun. Apa yang saya tanya dia adalah dalam masa tempoh 3 tahun ni dia memang tak ada masa untuk cari lantik accountant untuk buat accounting dia. Punyalah busy kan. Tapi kalau macam dengan kita ni sangat mudah sebab kita semua kita boleh cover tu tuan. So dan keduanya adalah kita ada person in charge yang khusus yang akan jaga syarikat tuan tanpa perlu melibatkan orang lain lah. So sebab ada setengah orang ni pun bila untuk penubuhan deal macam ni, kemudian bila nak buat dengan deal macam ni kan, so banyak sangat orang takut ada masalah. Kita ada memang person in charge yang khusus lah. Kemudian dari segi lokasi kita juga sangat mudah untuk untuk akses. Kita terletak di Megan Avenue 1, Jalan Tun Razak. Maknanya kalau nak naik public transport boleh turun di Ampak-Ampak lah. Dalam untuk walking distance dalam, saya rasa kalau berjalan tu tak sampai dalam 10 minit, tak sampai lah 5 minit. Dekat je, sangat dekat lah. Siapa tahu Mega Avenue tu boleh datang. Okey, ni Tuan Syamil Ibrahim ni pun ada tanya MC ada kat mana, boleh deal tanpa perlu datang office. Okey, ini pun office kita macam saya kata tadi kat Mega Avenue tu. Tapi kalau macam ada usahawan yang nak berminat untuk buat account atau tax ataupun buat perubahan senayan berhad yang jauh kan, ada yang, sebab kita pun klien kita banyak yang jauh-jauh, ada dekat dalam Klang Valley pun ada, dekat Shah Alam pun ada, dekat Johor ada, dekat Kedah pun ada. Tapi benda ni sekarang ni sangat mudah sebab kita pun teknologi kita pun makin lama makin meningkat, makin maju kan. So kita untuk permulaan ni by WhatsApp pun boleh, by email pun boleh, by call pun boleh, video call pun boleh. Tapi untuk penubuhan ni tak ada masalah pun sebenarnya, perubahan syarikat. Sebab orang kadang-kadang risau, dia nak tubuhkan syarikat, nak kena datang sana ke untuk sign ke apa bagai kan. So banyak mekanisme yang kita boleh gunakan. Kalau agak-agak busy, tak boleh nak datang ke office kita, ada banyak cara lah. So dari segi courier dokumen ke atau email kembali kepada kita ke, so yang tu tak ada masalah. So tanpa datang ke office pun boleh lagi menikmati servis kita dari jarak dekat kan. Okey, so seterusnya ada lagi. Okey, terima kasih pada yang baru masuk, Faizul Anwar dan juga Akmal Hakim. So yang mana baru masuk ni bolehlah share, boleh share. Manalah tahu ada kawan-kawan yang nak tubuh syarikat tapi tak tahu macam mana cara, boleh tanya terus kat kita kan. So knowledge ni kadang-kadang mungkin kita tak perlukan pada masa ini, tapi perlu kita nak gunakan akan datang. Ataupun ada adik yang nak buka syarikat ke, boleh pakai share. So mungkin diorang pun akan tahulah lepas ni apa yang perlu diorang buat, apa yang perlu diorang tahu. Okey, untuk permulaan ni saya nak bercerita sedikit tentang bagaimana, adakah susah nak tubuhkan syarikat. So kita bergerak daripada sikit-sikit dululah, sebab kita pun masa agak panjang, so tak ada masalah. Kita boleh cerita satu persatu. Okey, kat sini pun dah banyak soalan kat sini. Kenalah dengan kita punya tajuk kita. Anda soal, saya jawab. So saya jawab dulu untuk pertanyaan daripada Faizul Anwar ni. Okey, untuk Faizul Anwar, syarikat saya dah corporate dari tahun 2016. Boleh ke saya nak declare untuk tahun 19 saja? Ini pun banyak juga orang tanya. Sangat banyak. Sebab apa? Diorang malah nak declare yang lama-lama punya. Dan mungkin diorang takut nak bayar tinggi-tinggi dan sebagainya. Okey, untuk masalah macam ni, sepatutnya kita ni diwajibkan, dia ada peringkat-peringkat yang mana seseorang itu dari segi individu ke ataupun syarikat, individu lah terutama, yang mana diorang pun kadang-kadang tak tahu diorang ni kena declare ke tidak. Senang kata, kalau lah jika syarikat itu pendapatan dia melebihi daripada senang nak kira lebih kurang dalam 2,000 sebulan, melebihi 2,000
2,000 sebulan, dia dah dikategorikan antara orang yang wajib untuk declare cukai. Sama ada tuan perlu bayar cukai ataupun tidak, still wajib declare. Kalau kita kira pun, kalau 2,000 lebih kurang dalam 24,000 dia dalam range 24,000, 35,000 ke atas, 35,000 ke atas. So kalau untuk daripada 2016 ni, sepatutnya kita perlu declare daripada tahun kita mula beroperasi di SSM. So sebab apa? Dalam SSM, dalam untuk LHDN ni, diorang dah ada maklumat dah daripada kita, daripada SSM dia boleh dapat, dia boleh trace, daripada bank negara dia boleh trace, so berapa aset yang kita ada, daripada bila kita declare cukai. So agak berisiko kalau kita ni dah tubuhkan syarikat lama, dah buka enterprise lama daripada 2016 tapi nak declare 2019 sahaja, agak berisiko. Dan jika dikesan oleh LHDN yang tuan ni sebenarnya dah declare daripada tubuh daripada 2016 tapi declare 19 saja, dan diorang tahu pada 2016, 17, 18 tu ada income dan kategori wajib, so compound dan juga penalti akan dikenakan. Dan penalti compound ni dia bukannya satu amount yang sikit, dia akan dikenakan penalti compound sebanyak 300% daripada jumlah cukai yang perlu kita bayar. So agak tinggi. Andai kata kalau tuan punya 2016 tu sahaja cukai dikenakan dalam 1,000, so dia punya compound penalti tu dalam 3,000 untuk itu saja nak bayar, tak termasuk lagi jumlah cukai. So sebab tu kita, sebelum kita bermula untuk kita kenal cukai tu, kita nasihatkan tuan bawa dulu dokumen bank statement, SSM untuk kita semak dulu sama adakah perlu tuan declare cukai ataupun tidak. So kita boleh advise daripada dokumen-dokumen yang diberilah. So kalau kata nak perlu declare tak declare, memang kita advise untuk declare, sebab dia akan tengok daripada tarikh kita tubuhkan dan juga income yang kita dapat pada tahun tersebut. Jika tahun tersebut memang dia tengok memang dalam kategori wajib, memang akan dikenakan lah. Okay, so seterusnya ada lagi ke soalan? Kalau luar KL, daripada Khairul Ilmi, boleh ke berurusan macam mana dari segi pemberian dokumen dan sebagainya? Okey, ini bergantung. Kalau untuk penubuhan syarikat tak ada masalah. Sebab apa? Dokumen yang diperlukan tu bukannya satu dokumen yang agak susah untuk dapat lah. Maksudnya untuk kita prepare dan bagi balik tu, dia agak simple. Sebab untuk penubuhan ni hanya memerlukan salinan IC, kalau bukan lokal, kita bukan salinan pasport lah. Dan selain daripada itu adalah lebih kepada info-info yang diperlukan lah. So maknanya dari segi dokumen tu melalui WhatsApp ataupun email pun tak ada masalah nak bagi dokumen. Itu dari segi untuk penubuhan syarikat lah. Kalau untuk berurusan dari segi MOF, macam kita tengok juga dokumen. Kalau sebab dia ikut pada kes lah. Ada setengah kita perlukan by email pun tak ada masalah, tapi ada setengah tu kita memang perlukan original dokumen. That's why kita, sebelum kita nak buat sesuatu tu, kita akan ambil maklumat dululah apa jenis kod bidang yang nak buat. Itu dari segi MOF. So kita akan maklum. Tapi benda tu saya rasa tak ada masalah, sebab kebanyakannya kita boleh gunakan soft copy lah. Cuma beberapa dokumen yang perlu dia sign, dia dapatkan chop daripada bank, yang tu bila dia dapat boleh scan dan email balik pada kita. Dan untuk account ni agak kritikal juga, sebab account setengah dokumen tu dia punya invoice, dia punya receipt pun dah tebal-tebal kan, dah tinggi-tinggi. So takkan nak scan satu-satu hantar kepada kita. Sebab sekarang ni pun saya tengok kebanyakannya syarikat-syarikat yang baru pun ada juga, diorang dah start buat dokumen semua, diorang buat simpan soft copy. So benda tu lebih memudahkan. So mana diorang dapat receipt apa, diorang terus scan, diorang terus masuk. Tak adalah nak kumpul setahun tu, baru nak scan memang rasa sakit lah. Dan pada waktu tu memang kita perlukan yang hard copy. So bergantung pada jenis, tapi kebanyakannya tak perlu risau berkenaan dengan dokumen lah. Kebanyakannya memang boleh melalui courier pun boleh, email
pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, terima kasih kepada Muhammad Azam yang baru masuk ni. So mana yang baru masuk ni boleh share jugalah. So mana yang nak tahu tu boleh tanya terus. Okey, untuk seterusnya, Sdn Bhd dan Enterprise, mana lebih mudah lepas loan? Mohon penjelasan yang arif. Oh, masya-Allah, dah macam hakim lah kita ni. Okey, untuk loan. Okey, untuk loan, sebab loan ni dia tengok kepada kita punya kedudukan keuangan syarikat tu. Tapi kalau nak dibandingkan dengan enterprise, sama ada enterprise atau Sdn Bhd, memang dia punya kebarangkalian untuk lepas loan tu lebih kepada Sdn Bhd lah. Sebab apa? Sdn Bhd ni dia punya kapasiti tu lebih besar. Dan dari segi modal. Sebab apa? Enterprise ni dia kalau boleh masuk loan pun, dia ada limitation. Dia tak boleh pergi macam mana Sdn Bhd ni masuk loan. So untuk kata lepas loan tu, dia sebenarnya bergantung pada dokumen juga. Sebab ada setengah walaupun dia company Sdn Bhd, tapi dia tak ada audit. Dia dah tubuh syarikat tu mungkin 3 tahun, audit report tak pernah buat. Ini tak pernah submit ke SSM. Walaupun dia punya keuntungan dia tu adalah berjuta-juta sekalipun, dia tak pernah buat audit, dia tak pernah buat tax, dia tak pernah declare tax, tapi dia buat account saja sebab dia ada accountant ni mungkin kan. Ini saya untung banyak ni. Takkan tak boleh lepas loan langsung. Sebab apa? Sebab antara requirement yang bank kebanyakannya perlu untuk kami Sdn Bhd ni, salah satunya adalah audit report dan juga tax. Kita dah declare ke belum? Walaupun kita untung banyak, tak pernah declare pun jangan harap nak dapat. Berbanding kalau ada satu lagi company ni di enterprise, dia punya keuntungan mungkin tak banyak setahun, mungkin dalam 100,000 ataupun 300,000. Tapi disebabkan dia setiap tahun dia buat management account dengan cantik, dia pernah declare cukai tanpa miss 1 tahun pun, dia lebih mudah untuk dapat untuk kelulusan loan tersebut. Dan sebab itulah betapa pentingnya sebenarnya untuk kita, walaupun enterprise, Sdn Bhd ke, untuk kita buat accounting management account kita. Dan untuk Sdn Bhd ni kita buat audit report. Sebab salah satunya kelebihan ni, kita boleh uruskan, kita boleh plan, dan kita boleh tengok macam mana kedudukan syarikat kita. Sebab ada setengah company ni, kita punya klien juga baru-baru ni, dia punya cerita, dia kata, oh dia punya income sekian-sekian berjuta, 1.5 million. Tapi bila kita buat account, rupa-rupanya pada tahun tersebut dia rugi. Dia pun tak tahu. Sebab dia ingatkan dia punya keuntungan ni, sebab duit masuk banyak kan, dan dia tak tahu, dia tak perasan duit keluar pun banyak. So bila buat management account, dia baru nampak jelas berapakah sales kita pada tahun tu, berapakah cost kita pada tahun tu, dan ada berapakah expenses kita pada tu. Dan daripada situ juga kita boleh manage. Kita boleh tengok expenses apa yang cost dia tinggi, dan adakah cost ni perlu ataupun kita perlu reducekan cost ni. Sebab tu pentingnya untuk management account ni, kita boleh tengok, kita boleh check and balance balik kita punya pengeluaran duit kita macam mana. Kita boleh susun atur balik dengan lebih cermat. Dan kita boleh tengok adakah kita punya harga yang kita letak ni pada klien kita ni bersesuaian, menguntungkan kita, ataupun memang sebenarnya rugi. Dari situ kita boleh nampak dengan lebih jelas lah. Kalau cerita margin, adakah margin kita ni perlu dikurangkan ataupun ditinggikan mengikut pada ni, kita boleh tengok juga dalam management account tu. Sebab benda ni lebih teknikal lah kan. Okay, dan banyak juga soalan ni, saya pergi salah satu, dan saya sebenarnya ikutkan saya nak cerita benda ni lebih details. Tapi disebabkan banyak juga, saya sentuh sikit-sikit je lah dulu. So kalau rasa macam ada banyak persoalan, memang kata nak tanya, boleh terus tekan link WhatsApp kat situ, boleh WhatsApp kat saya akan tolong bantu untuk menyelesaikan masalah-masalah cukai dan juga akaun lah. Dan daripada Wan Amir ni, patut ke saya tukar syarikat saya ke Sdn Bhd? Apa kelebihan Sdn Bhd? Okey, ni soalan yang sama juga daripada tak silap saya, daripada Hilmi tadi, tak silap. Apa kelebihan Sdn Bhd? Okey, untuk pengetahuan, Sdn Bhd ini merupakan satu syarikat yang mana kita create. Ini sebenarnya nak cerita pada akan datang ni tapi dah macam 2-3 kali orang tanya, memang diorang nak tahu sangat kan apa kelebihan-kelebihan ni. So saya ceritalah sedikit juga. So antara kelebihan dia, pertama, dia adalah satu syarikat yang kita create satu entity. Macam saya cakap tadi, dia boleh ada aset sendiri.
Macam syarikat, macam enterprise, walaupun kita ini sebagai pemilik syarikat, kita dah register kepada SSM, kita hanya dapat lesen berniaga saja. Makna kata duit income tu memang 100% adalah duit kita, aset tu adalah aset kita, cukai pun atas nama kita, bukan atas nama syarikat, atas nama kita. So kalaulah andai kata kalau ada satu syarikat ni kita terbuat hal dengan dia kan, kita terbuat hal dengan dia, kemudian dia menyaman kita syarikat enterprise. So bila dia saman kita, berarti dia saman individu. Bukan dia saman syarikat enterprise tu, dia saman individu. Means kalau ada amount yang perlu kita bayar tu, dia akan kacau segala aset-aset personal kita, aset-aset personal kita. Dia akan kacau. Dan mungkin dia boleh katakan kalau sampai tahap muflis tu, boleh tahap muflis lah Senayan Berhad enterprise. Tapi berbanding dengan Senayan Berhad ni, jika ada masalah, ada pihak ketiga nak menyaman syarikat ke kan, dia akan menyaman syarikat itu sendiri. Dia tak akan kena-mengena dengan individu, owner syarikat dan juga pengarah syarikat. Dia akan saman atas nama syarikat. So syarikat yang perlu bayar, bukannya individu. Dan dia tak akan kacau personal asset untuk shareholder dan juga director. Tapi untuk shareholder ni, dia tertakluk kepada dia punya share capital lah. Sebab tu dia syarikat limited, private limited, dia tertakluk kepada berapa share yang dia ada. So dia punya liability dia kat atas saman tu adalah kat atas capital dia sajalah. Okay. So kelebihan lain adalah dari segi cukai, tax rate tu sendiri, yang mana tax rate untuk individu ni dia berubah-ubah, dia mengikut pada kadar pendapatan tahunan kita. Dia ada rate dia, ada daripada 0% sehinggalah ke 28%. Tapi kalau Senayan Berhad ni dia flat rate, dia 18 ataupun 19% bergantung pada tahun lah. Dan macam saya cakap pada awal tadi, jika tuan punya syarikat enterprise ni melebihi 70,000 setahun, disarankan untuk beralih ke Senayan Berhad, upgrade daripada enterprise tu pergi Senayan Berhad untuk mendapat lebih banyak pelepasan cukai, lebih banyak, lebih senang dari segi tax rate tu sendirilah. Okay. So seterusnya Haziq Tajuddin, terima kasih, selamat datang Haziq Tajuddin. Ini pun one of the accountant. Boleh sama-sama kita berkongsi maklumat kat sini. Okay, Firdaus Sinman, terima kasih datang. Okay, boleh share lah mana yang bermasuk ni. So kalau ada soalan-soalan lain pun boleh kemukakan. Saya boleh kupas satu persatu, tak ada masalah. Cuma kita pada malam ni kita nak santai-santai saja. Orang kata salam pengenalan lah baru. Untuk lebih berat punya topik ni, kita boleh cerita untuk next topik kita lah. Saya akan letak satu persatu, so tak ada masalah. Okay, separate legal entity, ya betul. Lanjut tu je, separate legal entity. Itulah untuk Senayan Berhad tu, dia separate legal entity. Tak macam enterprise lah. Enterprise ni dia memang kalau kena dia sendiri terjebak lah. Okey, terima kasih Laisan Haq. Macam-macam kita pada malam ni kan. Okey, so dari segi penubuhan syarikat tu, mungkin untuk penubuhan syarikat ramai dah tahu lah kot kan. Tapi kalau ada juga, sebab saya pun petang tadi pun ada juga klien yang tanya, boleh ke kita nak tubuhkan syarikat kita ni kalau kita seorang je kan. Sebab macam kalau ikut akta lama, yes, akta lama dia punya minimum requirement dia adalah dia perlu ada 2 orang director. Tapi untuk akta syarikat 2016 yang baru ni, seorang saja pun dah boleh tubuhkan syarikat lah tanpa ada masalah. Okey, yang soalan lain yang mungkin boleh yang tertanya-tanya boleh tanya terus. Yang mana baru masuk ni pun boleh share dengan kita. Terima kasih pada yang share, yang like. Okey. So dari segi accounting, auditing, sebab sekarang ni pun banyak orang yang masih nak buat account ni. Sebab sekarang ni pun kalau kita tengok zaman COVID-19 ni, kita punya ekonomi agak down lah. Bukan di Malaysia saja, malahan di satu dunia terasa dia punya tempias dia tu. So kerajaan telah mengumumkan beberapa bantuan-bantuan untuk IKS dan juga syarikat-syarikat dari segi
macam-macam lah, macam-macam bentuk. So antaranya dari segi macam grant kan. So yang mana diorang ni kebanyakannya yang company-company kecil ni diorang nak rebut benda tu, nak dapat. Tapi masalahnya pula diorang ni benda ni dia tak cukup requirement yang diperlukan. Sebab apa, yang banyaknya yang masalahnya diorang ni company enterprise, diorang ambil benda sebagai benda-benda kecil je. Account tak perlu submit, so tak perlu buat lah. So sebenarnya untuk accounting ni sebenarnya sangat penting bagi business owner kat luar tu. Sebab untuk macam yang nak dapatkan grant kita pun, diorang akan minta management account, cukai kita yang paling latest, adakah kita ni pembayar cukai yang tega ke tidak, kan. So daripada management account tu juga sebenarnya kita boleh nampak macam mana keuangan kita, syarikat kita ni, betapa kukuhnya company kita ni. Sebab bank, kalau untuk loan lah, dari segi loan, bank pun dia tak akan bagi pada company yang tak mampu nak bayar dekat dia. Sebab diorang pun nak making profit. So means diorang akan bagi bantuan ataupun loan ni, kemudahan pinjaman ni kepada syarikat-syarikat yang tengah nak naik, dia punya keuangan agak okey, stable, dan nak membesarkan dia punya empire dia. So dia perlukan dana tambahan kan. So daripada dana tambahan tu, diorang akan tengok juga management account. So kalau kita ni kata bank kita ada sekian tapi management account tak pernah buat, so bank pun tak boleh nak tengok macam mana kita punya keadaan, kedudukan keuangan syarikat kita macam mana kan. So untuk keuangan ni memang benda yang sangat penting lah. Tak kisahlah untuk kita buat account untuk personal sendiri saja, untuk tengok ke company punya kedudukan ke, ataupun untuk nak buat loan ke, ataupun nak masuk mana-mana projek ke, dorang benda yang sama juga dorang akan minta. So memang sekarang ni tengah banyak jugalah yang berlumba-lumba kan. Time ni berlumba sebab pada yang wave yang pertama tu adalah pada tahun lepas, yang mana LHDN diumumkan untuk mana-mana syarikat ataupun individu yang tak pernah lagi declare dia punya cukai, walaupun bertahun-tahun, diorang bagi satu tempoh daripada Januari itu sampailah bulan 9, program sukarela tu. Maknanya diorang secara sukarela declare berapa cukai diorang dan bayar berapa banyak diorang declare. So time tu ada wave pertama. Sebab itu dia lebih mudah lah. Dia banyak benefit lah pada time tu. Tapi sekarang ni wave kedua ni, sebab diorang lebih nak berebut untuk start balik dia punya perniagaan, yang mana dah untuk dalam tempoh PKP ni income tak berapa, memang tak boleh nak generate langsung. So diorang nak dapatkan dana-dana tambahan ni perlu sediakan dokumen-dokumen yang berkaitan lah, terutama management account dan juga tax. Okay, Haziq Tajudin, perlukah sebuah perniagaan enterprise punya financial statement di audit untuk mendapatkan loan dari bank? Okay, untuk enterprise dia sebenarnya tak wajib, dia tak diwajibkan untuk audit management account, financial statement dia. Yang diwajibkan adalah untuk syarikat Sdn Berhad, yayasan dan juga entiti lain. Tapi kalau untuk enterprise ni tak diwajibkan. Tapi financial statement tu masih lagi benda yang wajib lagi untuk disediakan, supaya pihak bank boleh refer keadaan keuangan syarikat dia. Kalau dia bagi bank statement saja, benda tu tak boleh membuktikan dia punya keadaan keuangan dia. Sebab ada banyak benda yang mungkin dia tak take up. Mungkin dari segi dia punya liability dia tak take up dekat dalam tu kan. So bank pun nak tengok juga liability kita macam mana. So kalau tanya saya, apakah perniagaan enterprise ni perlu diaudit ataupun tidak untuk dapatkan loan? Tak perlu. Just perlu sediakan statement, financial statement, management account saja, dan boleh gunakan management account tu untuk buat proses untuk mendapatkan loan daripada bank lah. Okey, soalan seterusnya daripada Syaira Suhaili, apa tanggungjawab company or director setiap tahun untuk government? Okey, ini lebih kepada untuk penubuhan syarikat lah. Okey, untuk syarikat Sdn Berhad lah. Okey, untuk tanggungjawab company ataupun director, syarikat pengarah, sebuah pengarah ni dia diwajibkan untuk menyerah simpan annual penyata keuangan dia yang telah diaudit kepada SSM setiap tahun.
mengikut pada tahun year ended yang telah ditetapkan lah. Okey, itu dari segi untuk audit. Dan juga annual return dia juga perlu submit untuk ke SSM. Annual return ni kalau dalam bahasa Melayu ni adalah apa ni, penyata apa ni, annual return penyata tahunan, penyata tahunan, annual return penyata tahunan. Okey. So yang ni antara dua benda wajib lah yang dia perlu submit ke SSM pada setiap tahun. Benda ni wajib. Jika dia melanggar, dia juga akan dikenakan compound. Sebab apa? Sebab benda ni telah termaktub dalam Company Act yang mana setiap tahun syarikat diwajibkan untuk menghantar penyata tahunan dan juga audit report ke SSM. Jika tidak, dia punya compound tu boleh pergi sehingga RM200,000. Dan compound juga dia bukannya sahaja pada syarikat, malahan pada setiap director pun akan dikenakan compound. So kalau contoh pada tahun ni kita punya annual return, sebab annual return ni diikut date pada tahun date penubuhan syarikat. Andai kata kalau tuan tahun lepas tubuh syarikat pada pada bulan Januari 2019 dan 2020 ni dah start kena submit annual return. So kalau tak submit, dia akan dikenakan compound sebab sekarang ni compound dia auto daripada SSM, auto compound. So agak berbahaya lah. So dinasihatkan mana-mana company yang sedang berhad ni boleh merujuk balik pada company secretary, check balik adakah annual return dah submit ke belum, audit dah buat ke belum, dah submit ke belum, cukai ni dah declare ke belum. Benda-benda ni kena ambil berat sikit lah. Sebab compound ni kadang-kadang diorang ni company tak run, business dormant kan. So duit tak ada. Bila duit tak ada ni diorang ambil remeh berkenaan dengan submission ni. Bila duit tak ada ni, kita ambil remeh, kita tak buat benda ni, bala yang akan datang tu lagi membebankan kita. Sebab kita pun pernah ada case compound tu dia ada 5 orang director, setiap director tu 5,000 dan juga company pun kena juga. So bahaya. Tapi boleh rujuk baliklah dengan company secretary. Sebab yang akan prepare biasanya company secretary yang akan prepare kan lah. Kita akan prepare cuma untuk submission perlu ni lah, perlu submit ke SSM lah. Okey, penyata tahunan. Untuk annual return tadi penyata tahunan, betul. Okey, Haziq Tajuddin, terima kasih. Okey, terima kasih sama-sama. Okey, ada soalan-soalan lain? Mungkin sebab terlalu banyak ni, kita tak boleh nak go more deep benda ni. Sebab benda ni sebenarnya menarik. Soalan-soalan yang bagi ni menarik. Kalau kita kupas satu-satu ni, memang tak cukup sejam ni. Kita kena buat 2-3 jam. Tapi kau ngantuk pula esok nak kerja kan. So kita ambil surface sajalah. Kita bagi info-info supaya boleh faham lah. Okey, untuk annual return ni pun boleh refer dengan company secretary lah. Yang ni kalau nak senang cerita, kita kena tanam dalam pemikiran kita, dalam otak kita tubuh bila date tu adalah date kita kena submit annual return setiap tahun. Kalau untuk audit, kita set lah. Sebab untuk audit ni, untuk tahun pertama tu, kita perlu tutup kita punya year ended kita tu, kewangan kita ni dalam masa 18 bulan daripada tarikh ditubuhkan. So andai kata kalau Januari, kita tubuhkan syarikat pada bulan Januari tahun 2019, so paling lambat pun kita boleh tutup kita punya year end kita pada bulan Jun 2020. Itu paling lambat. Selebih pada itu memang tak boleh. So kita boleh tutup lah, kita ada pilihan lah. Kita boleh tutup pada tahun Disember 2019 ataupun Jun. Sebab kebanyakannya syarikat diorang ambil antara dua ni saja. Bukan tak ada je yang company tutup year end di March, 31 March. Ada juga yang pelik-pelik, ada yang 13 April pun ada. Sebab dia nak genapkan setahun dia tubuh pada 14 kan. So dia nak tutup pada 13. Pun ada juga bulan April. Tapi kita advise yang terbaik adalah kita tutup pada ikut pada calendar year lah. Kalau 2019 kita tutup Disember 2019. So lagi senang kita tahu untuk 2019 macam ni keadaan kewangan kita. Tapi kalau Jun ni dia just ambil daripada start Julai sehingga 30 Jun lah. Pun tak ada masalah.
Okay. Seterusnya untuk submit cukai enterprise, borang apa yang saya perlu submit ke LHDN? Okay, sebab sekarang ni LHDN pun dia tak macam dulu. Dulu kena submit manual kan. So sekarang ni semua di atas talian saja kita boleh buat. Kita untuk syarikat yang ada perniagaan, yang ada income daripada perniagaan, kita akan submit borang B lah. Kalau dia tak ada bisnes, tak ada perniagaan, ataupun dia kerja cari makan saja, dia bekerja saja, dia boleh submit untuk borang BE. Bergantung kalau company, borang C. Okay. So borang yang ni kalau agak keliru juga, boleh refer dengan kita, boleh tanya dengan kita punya konsultan, ataupun boleh WhatsApp kepada saya terus. Saya boleh tengokkan lah ni jatuh dalam kategori mana. Adakah tuan ni enterprise ataupun kerja sendiri ataupun syarikat ke, macam mana ke, nak kena submit bila, dokumen apa yang diperlukan, kita boleh info lah kat situ. So kalau tanya borang yang nak submit, borang B lah. Okay. So dokumen kebanyakannya, sebab kalau nak submit ni bukannya sekadar submit macam tu je untuk enterprise. Sebab untuk enterprise ni, benda penting yang perlu buat sebelum kita buat submission cukai kita adalah kita perlu buat kita punya management account dulu, financial statement kita. Sebab daripada situlah kiraan kita dia akan nampak berapa sales kita, berapa cost, berapa kita punya gross profit kita, dan tolak expenses, berapa kita punya net profit. Daripada net profit tu pula kita akan kira mungkin ada expenses yang kita perlu add back balik, tak boleh ditolak cukai. Bila tak boleh tolak cukai ni, kita kena add back balik lah. Maknanya kita punya income tu akan naik balik. Sebab ada setengah tu boleh dapat double deduction, boleh tolak 2 kali. Kita dah tolak dalam management account, untuk kiraan cukai pun kita boleh tolak lagi. So benda ni very technical lah. Boleh refer dengan tax agent ataupun dengan kita boleh tengokkan. Mungkin ada benda-benda yang tuan pun keliru. Apa benda yang kita boleh kurangkan cukai lagi kan? Apa benda, kalau kita beli laptop boleh ke? Kalau kita belanja anak, untuk anak punya barang-barang pendidikan, berapa banyak cukai, berapa banyak amuan yang kita boleh tolak daripada kita punya pendapatan kan? So benda-benda ni saya akan letakkan juga dalam satu topik, satu hari yang khusus untuk kita bincang berkenaan dengan cukai saja, cukai pendapatan. Apakah pengeluaran cukai yang kita boleh dapat daripada kerajaan lah. Okay, terima kasih yang baru masuk ni, Khairul Syafiq. Boleh pakat share lah. Kita ada masa lagi, lebih kurang 10 minit, dalam 10 minit lagi. So kalau rasa benda ni ada soalan-soalan yang saya tak sempat jawab nanti, mungkin saya akan jawab pada hari esok lah, pada next kita punya sesi nanti. Sebab tadi pun masuk bertubi-tubi macam peluru machine gun dah. Mana main PUBG tu dah macam M249 lah. Dia punya pergi tu laju sangat. So sebab nak terang satu persatu kan. Okay, kalau rasa-rasa ada benda yang nak tanya secara private, boleh terus tekan link WhatsApp pada saya. Nanti saya akan balas lah. Selepas live ni, saya akan tengok, kita akan boleh discuss apa benda masalah yang tuan hadapi sekarang, apa benda yang tuan boleh dapatkan pengecualian. Mungkin sebab sekarang ni pun tengah hot dari segi cukai. Sebab saya untuk hari ni sebenarnya saya nak tengok apakah concern kita punya peniaga, pengusaha kita ni, diorang nak tahu lebih banyak daripada bidang apa. Adakah nak memperbesarkan empire daripada enterprise Sdn Bhd, ataupun diorang lebih banyak nak tahu berkenaan dengan cukai, ataupun ada juga mungkin yang tak tahu yang kita ni sebenarnya ada juga buat servis untuk permohonan MOF dan juga CIDB. Kita pun boleh buat. So tak perlu risau, mana yang baru nak tubuhkan syarikat tu, boleh hubungi kita, dan kita boleh advice daripada A sampai Z, daripada penubuhan syarikat, macam mana kita nak buka account bank tu, macam mana nak apply MOF, macam mana nak apply CIDB. Lepas tu kalau dah setahun tu accounting nak buat macam mana, dokumen apa yang diperlukan, kita semua kita boleh buat dalam boleh refer dengan kita. So sangat memudahkan lah. Kira one stop center, tak perlu tanya orang lain yang tercari-cari kan, siapa ni yang boleh, siapa yang boleh buat. So dengan kita semua kita boleh bantulah. Okay.
So kalau macam ada soalan lagi, boleh untuk next live kita pada esok hari pun ada juga. Yang mana tak sempat nak tanya tu, mungkin boleh tanya esok jugalah. Okay. Sebab hari ni pun kita lebih kepada santai-santai, baru kata salam pengenalan kan. Kita pun baru nak berjumpa kan. Sebab banyak kan klien-klien saya ni pun, kita orang banyak berhubung melalui WhatsApp dan juga call kan. Tak pernah jumpa, tak tahu pun muka Cik Aidil ni macam mana. Sebab ada saya punya klien pun dekat Johor tu pun tanya, Cik Aidil ni macam mana orang dia kan. Sebab dia tak pernah jumpa kan. Tapi dia dah dengan kita dah lama dekat 3 tahun. Walaupun tak pernah jumpa pun tak apa, tak ada masalah. Kita akan bantu sedaya upaya kita lah. Ada masalah apa pun kita akan bantu. Sebab dia pun hari tu dia ada masalah dari segi dia punya CIDB dia. CIDB dia punya nak renew, tapi dia buat dengan orang lain sebelum ni. So dia punya ID, password pun dia tak tahu. So dia memang dah buntu sebab projek nak masuk, perlukan CIDB punya certificate secepat mungkin kan. So dia dah buntu, dia pun tak tahu sebelum ni kita ada buat. Dan bila kita maklumkan, kita pun boleh bantu tu, baru dapat. Dan alhamdulillah dia pun dah dapat dah. Okay. Izzat Nan, okay tuan, aunty saya tanya, kalau 2 tahun tak bayar cukai macam mana? Ada pengurangan ke? Okay, kalau 2 tahun tak bayar cukai, dia bukan ada pengurangan tu, dia jadi satu masalah sebenarnya. Sebab apa? Cukai ni kalaulah kalau LHDN tak kesan kita, tak apa, tak ada masalah. Maknanya boleh nak relax lagi lah, isap rokok, goyang kaki lagi kan. Tapi andai katalah kita tiba-tiba hari ni cakap, aku dah 2 tahun tak bayar, relax je, tak ada kena apa-apa pun kan. Mungkin hari tu je nasib baik, esok terus election datang, kena cukai, kena dibagi penalti sekali kan. Dah macam main bola. 300% memang terduduk. Okey, kalau tak pernah bayar cukai, nasihat saya submit secepat mungkin sebelum dikesan oleh pihak LHDN. Sebab kita pun sedia maklum, kerajaan kita ni pun dah banyak bagi bantuan kepada kita. Sangat banyak dana daripada kerajaan sendiri dah keluarkan. So kita juga boleh membantu untuk memberi dana, memberi, sebab untuk cukai ni merupakan income utama lah untuk sesebuah kerajaan ni, dia nak beroperasi kan. So kalau nak tahu, sekarang ni pun LHDN dia agak agresif juga untuk mengesan siapa yang gagal untuk membayar cukai. Untuk jawapan ini pun, soalan ni pun saya tak jawab lagi. Ini pun bukan rimah soalan dia tu kan. So sebab apa? Sebab yang kebanyakannya yang dah kena compound ni, dah kena compound, kebanyakannya orang-orang yang kena aware lah. Kalau dia tu banyak pada bisnes online, dia memang aktif online kan. Setiap hari muka dia naik sentiasa untuk live, jual, buat bid ke pelbagai kan. Dan kalau dia memang rajin kat internet, online punya marketing, memang kena jaga-jagalah. Sebab itu lagi senang untuk dia LHDN trigger. Sebab dia tengok kita punya, bukan main meriah, tapi tengok dalam LHDN tak pernah bayar. Itu jam tunggu kejap je. Memang diorang akan datang, serbu, mampus. Tentu baru menyesal tak bayar kan. Okey, kalau untuk 2 tahun tak pernah bayar ni, saran saya kena buat lah. Tapi cuma kena tahu, jika kita dah lama tak buat bayaran, dia ada kira late charging, late charge lah, late submission kan. Sebab kita tak submit pada tahun dia. Tapi untuk late tu dalam mungkin lebih kurang dalam 10% lah. Contoh kalau kita mencukai dalam 1000, 10% daripada 1100 tu ada dia punya late charges dia lah, untuk dalam 10%. So better untuk untuk kemudahan dan juga untuk kita punya keselesaan masa depan, disarankan untuk kita submit untuk 2 tahun tu, supaya at least kita nanti next bila kita nak buat loan untuk company ke, ataupun kita nak dapatkan grant, kita nak masuk projek, benda-benda ni memang confirm diorang akan tengok. Kita ni, diorang akan minta benda yang basic, cukai kita. Dah submit ke belum? Dia nak tengok receipt cukai kita, EF form kita kan. Macam-macam dia nak tengok. So memang cukai tu tak payah nak lari lah. Sebab LHDN ni dia dah lama dah, dia dah tahu dah macam mana orang nak lari ni, macam mana dia nak kejar. So janganlah rasa selamat mana-mana company yang tak pernah bayar cukai, yang jarang untuk bayar cukai, yang mungkin tahun pertama je dia bayar, kemudian dah 3, 4, 5 tahun dia tak bayar.
Tu lagi bahaya sebab kita dah ada record dan kita tak pernah declare pula lepas tu. Itu tunggu kejap. Nanti dia punya budak-budak dia datang kegar, memang tak cukup tanah nak lari. So tak payah nak lari-lari. So kita buat submission dia. So kalau macam rasa saya risau lah saya kena bayar cukai mahal ke apa benda ke, fee nak bayar apa bagai lagi, tak ada masalah. Sebab kita pun sebenarnya kalau tuan nak tahu, kita ni lebih kepada nak membantulah peniaga-peniaga usahawan ni. Lebih kepada membantu. So dari segi harga, dari segi macam mana kita nak buat tu, kita boleh advise tu, tak ada masalah. Sebab kita pun bukan sahaja nak generate income semata-mata, nak making profit semata-mata, lebih kepada nak membantu usahawan-usahawan Muslim Melayu kita untuk berkembang bersama-sama lah. So bila kita dah bayar cukai ni, tak kisahlah walau enterprise ke, Sdn Bhd ke, ataupun kita ni makan gaji sekalipun, bila kita dah melaksanakan suatu benda yang wajib kita perlu buat, kita akan rasa lebih selamat, lebih selesa. Kalau kita nak pergi mana-mana pun tak perlu risau. Ada setengah orang tu duit dia berjuta-juta dalam peti besi lah kan, sebab kalau dia account kita tak boleh kan, dalam peti besi dia simpan, tapi hidup dia tak selamat. Dia rasa macam nak buat benda ni, tak boleh. Nak beli ni nak kena beli cash, nak buat loan pun susah, nak pergi luar negara pun agak susah, sebab dia punya cukai tu dia tak declare. Itu bahaya. So kita kalau kita dah bayar cukai ni, nak buat apa-apa tu kita rasa lebih tenang lah. Kita tenang. So nak buat ni, tak ada masalah. Kita nak apply loan ke, nak masuk tender ke, nak masuk projek mana-mana pun lebih mudah lah. So kita hari ni ada berbaki dalam berapa minit lagi? Dalam 4 minit lagi. Baki 4 minit. So mana-mana ada soalan, boleh kemukakan soalan lah. Kalau rasa-rasa nak tahu lebih lanjut, tak sempat untuk sesi kita pada malam ni, boleh terus direct WhatsApp kepada saya. Boleh tekan link WhatsApp tu, ataupun PM kita, ataupun nak terus datang ke office kita pun tak ada masalah. Sebab kita punya office buka daripada hari Isnin sampai Jumaat, daripada pukul 9 pagi sampai 6 petang. Tapi kalau ada rasa macam saya tak sempat lah tuan pukul 6, boleh tak jumpa pukul 7, tak ada masalah. Benda tu kita boleh bantu. Sebab ada setengah orang ni dia pun bekerja, dia ada company lain, dia ada buat bisnes kecil-kecilan dia. So dia masa untuk datang tak ada kan. Dia nak discuss, kita nak jumpa face to face. So dari segi masa tu boleh je kita set dengan kita tak ada masalah. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat kita cuba untuk bantu. Lagi-lagi berkenaan dengan cukai, sebab saya tengok pada malam ni pun lebih banyak orang berminat berkenaan dengan cukai kan. Okey, mungkin dalam esok kita punya live nanti, saya akan postkan satu posting apa tajuk yang untuk kita bincangkan pada esok. Tapi mungkin saya akan letakkan cukai dululah. Sebab cukai ni macam satu benda yang panas, macam ramai nak tahu kan. So kita boleh discuss lebih lanjut lah. Okay. Mana-mana yang belum lagi like kita punya page, boleh like page kita, boleh follow kita kat Instagram kita ada, dekat YouTube pun boleh. Sebab dalam YouTube tu lebih details lah. Kita dah postkan kat YouTube tu macam-macam info. Dari segi nak buat penubuhan yayasan ke, untuk MOF, CIDB, Sdn Bhd pun ada kat situ. Tapi kalau tak lebih lanjut, boleh terus PM kita terus lah. Boleh direct WhatsApp dengan saya, kita boleh ceritakan lebih lanjut, tak ada masalah. Okay, boleh like. Siapa yang belum tekan like tu, boleh like. Kita support sikit kita live kita pada malam ni. Okay, terima kasih kepada yang like. Mana yang tak share tu pun, kita pun ada kurang beberapa minit lagi. So next time dah masuk tu nanti ramai-ramai pakai share, kita boleh sembang dengan lebih banyak lah, lebih details lah kan, boleh meriah sikit. So bukan apa, kita bukan sembang-sembang kosong sangat lah. Walaupun kita pun nak sembang-sembang santai, tapi lebih kepada info lah. Mungkin kita tahu, orang lain tak tahu benda yang kita tahu kan. So kita boleh berkongsi bersama-sama lah. Okay, terima kasih pada yang like dan love. Love pun ada Okay, terima kasih. So nanti mungkin insyaAllah kita punya jadual untuk live ni, mungkin lepas ni kita akan buat lebih konsisten lah. Okay, live kita akan buat setiap hari. So tuan-tuan, puan-puan mana yang nak bertanya ataupun nak tahu lebih lanjut, boleh nantikan kita punya live pada hari yang berikutnya. Nanti kita akan postkan. Sebab mungkin kalau ikutkan plan asalnya saya nak buat malam, tapi malam ni itulah kadang-kadang benda yang tak dijangka berlaku kan.
So agak susah untuk kita buat, tapi saya rasa mungkin lepas ni kita akan buat belah petang lah. Mungkin dalam pukul 3 setiap hari. Tapi nanti just kalau nak confirmkan nanti mungkin boleh tunggu di page kita. Kita akan maklumkan bila kita akan live, dan tuan boleh subscribe mana yang belum subscribe lagi channel-channel di YouTube kita, like page kita yang belum like. So next time bila kita live boleh terus nampak, boleh tekan notify kat situ. So anytime kalau kita dah live, tuan boleh tahulah kita dah live tanpa perlu tengok kita punya page sebelum-sebelum ni kan. So boleh terus tekan je nanti, lagi mudah. Okay, sekarang pun dah pukul 10. Okay, terima kasih kepada tuan-tuan yang datang ke live kita pada malam ni. Mana yang bertanyakan soalan tu, andai kata soalan tu tak terjawab lagi, boleh terus WhatsApp kepada saya, ataupun boleh tanya lagi, kita boleh borak lagi pada esok. Kan, mungkin mana yang terlepas tu saya minta maaf lah. So di mana ada kekurangan, mungkin ada jawapan yang belum puas hati lagi tu, boleh kita set appointment, kita jumpa terus. Lagi senang kan. Boleh, mana yang area-area Lembah Kelang ni yang nak jumpa, nak discuss lebih lanjut, kita boleh set appointment, kita boleh jumpa. Tak apa, tak buat pun tak apa, tak ada masalah. Kita nak advice pun sahaja pun tak ada masalah. Kita bukannya nak, sebab kita punya consult ni tak berbayar pun, free je. Tak ada masalah. So tuan nak mana nak jumpa, boleh set, boleh inform saya, kita boleh jumpa mana-mana. Nak datang office pun boleh, tak ada masalah. Sebab office kita sentiasa terbuka. Nak kita jumpa pun tak ada masalah, boleh kita set sama-sama dulu. Okey, saya rasa itu sahaja untuk perkongsian saya pada malam ni. Terima kasih lagi sekali pada yang hadir, yang share kita, yang like page ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey, saya minta maaf jika ada kekurangan, sebab ini pun first live saya pada malam ni. So mungkin pada akan datang kita boleh perbaiki lah. Malam ni kita pakai baju bola sikit. Selangor dah start boleh main bola kan. EPL pun dah start. Kita punya Liga Malaysia ni pun kita tengok macam mana nanti akan datang. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Assalamualaikum dan selamat malam.